Perdana Menteri beri jaminan hak Sabah dan Sarawak terpelihara. Selamat malam dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Muhammad Nasami, berita tengah malam. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kabar gembira untuk penerima bantuan keluarga Malaysia BKM. Bayaran fasa ketiga dan rayuan BKM akan dikreditkan ke akaun penerima secara berperingkat mulai Selasa ini dan dijangka selesai 27 September. Pembayaran berjumlah 2.2 bilion ringgit itu akan dimanfaatkan 8.7 juta penerima. Untuk BKM Fasa 3, setiap penerima sedia ada bakal menerima hingga RM900. Untuk 80,000 penerima telah diluluskan rayuan BKM dan akan menerima hingga RM2,350 mengikut kategori kelayakan masing-masing, termasuk bantuan tunai tambahan yang diumumkan kerajaan Jun lalu. Semakan status pembayaran boleh dibuat melalui 20 September melalui pautan tertera. Kerajaan Persekutuan akan terus memberi perhatian terhadap isu berkaitan kepentingan Sabah dan Sarawak. Ini termasuk memastikan hak Sabah dan Sarawak dalam Perjanjian Malaysia 1963 terpelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, komitmen itu berjaya dibuktikan menerusi kelulusan Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2021 dalam Perjanjian Malaysia 1993 di Dewan Rakyat pada Oktober tahun lalu. Usaha itu selaras dengan agenda transformasi kerajaan untuk mengembalikan keyakinan rakyat termasuk pelabur asing terhadap kemampuan kerajaan. Saya sebagai pengerusi Majlis Khas mengenai Perjanjian Malaysia 1963 akan memastikan hak-hak bagi Sabah dan Sarawak seperti mana yang terkandung dalam Perjanjian MA 63 adalah terpelihara. Tambahnya, Majlis As itu bukan sahaja tertumpu kepada hak bagi Sabah dan Sarawak, malah usaha untuk membangun dan memajukan kedua-dua negeri berkenaan. Beliau berucap pada sambutan Hari Malaysia di Bandar Hilir, Melaka. Perdana Menteri juga berkata proses membina keluarga Malaysia yang bersatu padu dan memiliki satu identiti nasional perlu terus dipertahankan demi menjamin kelangsungan kedaulatan negara bangsa. Ini kerana semakin bertambah usia negara, cabaran dan ancaman yang dihadapi juga semakin besar serta bertambah kompleks. Justru nilai-nilai keluarga Malaysia yang berteraskan keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran adalah ramuan penting dalam usaha membina kekuatan seluruh keluarga Malaysia. Yang berhormat Menteri ini juga adalah antara jaminan kepada kelangsungan untuk Malaysia terus kekal sebagai sebuah negara yang aman, stabil, harmoni dan sejahtera. Dengan bersendikan konsep tasamuh yang digariskan oleh Islam, iaitu hidup saling bertoleransi, harmoni dan selesa, menjauhi diri dari sifat prasangka serta curiga, segala perbezaan dan kepelbagaian yang dikurniakan Tuhan di bumi bertuah ini. Kabinet bersetuju sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan diadakan secara bergilir di setiap negeri. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, langkah itu bagi memberi peluang kepada semua keluarga Malaysia dapat meraihkan sambutan bersejarah itu di negeri masing-masing. Dan arus globalisasi. Bagi edisi kali ini, Melaka dipilih sebagai tuan rumah. Jelas Tan Sri Anwar, sambutan kali ini berbeza kerana buat pertama kali diadakan di Semenanjung kerana seperti kelaziman, Hari Malaysia diadakan di Sabah dan Sarawak secara bergilir-gilir. Baik, selain Melaka yang menjadi lokasi bagi sambutan Hari Malaysia 2022 peringkat kebangsaan, Pahang, Sarawak, Pulau Pinang dan Perak turut menganjurkan pelbagai acara bagi memperingati pembentukan Malaysia pada 16 September.
Di Pahang, Menteri Besar Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail berkata penganjuran sambutan Hari Malaysia peringkat negeri itu dibuat setiap tahun sebagai mengenang kembali detik bersejarah berkenaan selain memperingati pengorbanan mereka yang berjuang demi kedaulatan negara. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Malaysia 2022 peringkat Pahang di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah di Rompin yang turut dihadiri barisan pentadbiran kerajaan negeri. Pelbagai pengisian disediakan bagi menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan keluarga Malaysia. Di Pulau Pinang, sambutan Hari Malaysia peringkat negeri kembali diraikan dengan penuh semangat patriotik selepas 2 tahun tidak diadakan susulan pandemik COVID-19. Bertempat di Aspen Vision City dekat Batu Kawan, sambutan pada tahun ini dirasmikan Yang di-Pertuan Negeri Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak. Pada majlis itu, rata-rata tetamu yang hadir menunjukkan semangat patriotik dengan mengibarkan jalur gemilang. Sarawak terus menggenggam ikrar untuk terus bersama Malaysia dalam membangunkan negara seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 dan laporan jawatankuasa antara kerajaan. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata dengan semangat patriotik yang tinggi, tema Hari Malaysia kali ini akan dapat dihayati oleh rakyat bumi kenyalang itu. Saya percaya penghayatan tema ini juga melengkapkan lagi peranan dan sumbangan warga Malaysia, khususnya generasi muda, yang akan memastikan kesinambungan pembangunan negara yang kita cintai. Selamat menyambut Hari Malaysia 2022. Jelasnya sambutan Hari Malaysia diraikan bagi menghargai pemimpin dan rakyat terdahulu yang menempuh pelbagai cabaran dan onak duri dalam mencapai negara yang berdaulat dan bersatu padu. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Noor pula berkata tema Hari Malaysia Keluarga Malaysia Teguh Bersama dilihat dapat memperkukuh kesatuan yang dicapai bersamanya sejak 59 tahun lalu. Beliau berharap rakyat dapat menghayati mesej di sebalik tema tersebut dengan semangat patriotik yang tinggi. Penghayatan tema sambutan kali ini akan dapat ditingkatkan melalui kerjasama dalam setiap warga Malaysia dalam sentiasa memupuk keharmonian serta semangat patriotisme dan sama-sama membangunkan negeri ini di bawah slogan Sabah Maju Jaya. Marilah kita terus menjiwai peristiwa Hari Malaysia dan meraihkan sambutan ini dengan penuh semangat patriotisme dan rasa kecintaan kepada negara agar perpaduan serta keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan di bumi bertuah ini. Selamat menyambut Hari Malaysia 2022. Baik saudara, sambutan Hari Malaysia mampu memupuk semangat patriotik dalam kalangan pelajar. 8 buah sekolah bergabung untuk meraihkan hari bersejarah itu. Penuh warna-warni dan meriah, sambutan dibuat di Sekolah Kebangsaan Sungai Besi. Kita ikuti laporan bersama wartawan Hairun Afandi. Program merupakan acara tahunan bagi menghayati Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bukan sahaja menyambut tetapi menyemai rasa cintakan negara, kesemua murid dari prasekolah hingga tahun 6 diberi peluang menzahirkan semangat patriotik. Objektif program kita iaitu sambutan Hari Malaysia, kita menanamkan rasa cinta dan sayang anak-anak SK Sungai Besi dan anak-anak seluruh keluarga SK Sungai Besi tentang betapa pentingnya semangat cintakan Malaysia dan sayangkan negara Malaysia. Sambutan diraih hampir 400 murid dan disokong guru-guru dalam melakukan pelbagai persembahan. Saya rasa teruja jugalah sebab nampak banyak segmen, lepas tu banyak persembahan dengan banyak sekolah yang dijemput. Rasa gembira, teruja dapat tengok-tengok sekolah datang, sekolah lain datang, dapat tengok berbagai kaum,
teruja. Semangat Hari Malaysia terus diterapkan dalam diri pelajar di sekolah SK Sungai Besi ini demi menyemai rasa sayang dan cintakan negara. Lebih menarik lagi, sambutan kali ini melibatkan 6 segmen persembahan daripada 8 buah sekolah seperti persembahan tarian, nyanyian, silat Melayu dan banyak lagi. Dengan pelibatan sekolah-sekolah ini, ia telah mewujudkan jaringan kekeluargaan di kalangan guru-guru dan murid-murid dalam program yang amat bermakna dan sungguh meriah pada kali ini. Hairun Afandi, RTM. Kembara Rio Keluarga Malaysia KRKM edisi keempat di Kelantan iaitu Rio Sukmo membuka tirainya hari ini di Stadium Mini Majlis Daerah Ketereh. Program selama 3 hari bertemakan Santai-Santai Hari Malaysia menjadi platform buat penggiat industri kreatif memartabatkan seni budaya dan memperkasa pembangunan produk tempatan. Ini termasuk seni warisan tradisional yang terkenal di Kelantan seperti wayang kulit, dikir barat dan wau bulan. Orang ramai terutama penduduk sekitar Ketereh mula hadir ke lokasi sejak awal pagi meski aktiviti untuk hari pertama hanya bermula pukul 3 petang. Memang lah bangga nak Sabah. Moga dekat rumah kita. Kalau jauh kita pergi lagi. Kalau Kota Baru ke mana? Sukalah. Sukalah buat program kau ni. Gua lama ke 2 tahun dah. Boleh buat. Kalau ada semua sini. Apa buat apa channel rakyat kau apa kau? Sebab cuti sekolah. Bawa anak-anak. Macam dia tunjuk benda ni kan budak-budak kan jaga kita pak tu molek lah. Kenapa je ni perahu kolek? Perahu je lah kita tahunya. Kita pernah tengok sebelum ni? Pernah kalau pergi patah tu. Patah memang ada. Tu lah molek sangat lah untuk rakyat sini ke. Hok mana tak lagi jauh-jauh ke. Buat program ni kira alhamdulillah lah. Kelantan FM turut menjayakan program berkenaan dengan menampilkan juruhebah stesen radio berkenaan selain mengadakan pelbagai aktiviti menarik untuk para pengunjung. Sempena sambutan Hari Malaysia yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandariah mendoakan agar Malaysia diberkati dan dikurniakan kemakmuran. Sri Paduka berdua turut berdoa semoga Malaysia dilindungi daripada semua bentuk ancaman dan musibah. Ucapan itu dizahirkan baginda berdua menerusi poster yang dimuat naik melalui Facebook rasmi Istana Negara. Dalam ucapan perasingan, Al-Sultan Abdullah menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Angkatan Tentera Malaysia ATM ke-89 kepada warga Angkatan Tentera, veteran serta mereka yang pernah berkhidmat bersama ATM. Selaku pemerintah tertinggi ATM, Sri Paduka Baginda amat menyanjung tinggi dan merakamkan setinggi penghargaan atas jasa, hikmat bakti dan pengorbanan dicurahkan seluruh warga dan bekas anggota ATM dalam melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandariah berangkat ke London hari ini. Baginda berdua mewakili Malaysia ke istiadat penghormatan terakhir dan istiadat pemakaman negara Ratu Elizabeth II. Kedua-dua istiadat itu masing-masing dijadual berlangsung pada Ahad dan Isnin. Dalam rangka lawatan khas selama 6 hari itu, baginda berdua turut dijadual berangkat ke majlis resepsi bersama Raja Charles III, juga mengadakan pertemuan dengan beberapa ketua negara asing. Baik, kita ke perkembangan banjir di Johor. Penduduk terjejas banjir di Batu Pahat meningkat kepada 236 orang berbanding 229 orang petang tadi. Mereka ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS SMK Sri Gading, Batu Pahat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah berkata, bilangan keluarga terjejas bertambah kepada 69 berbanding 66 keluarga. Pertambahan disebabkan air pasang besar yang berlaku petang tadi. Pemantauan terus dipergiat pasukan keselamatan di kawasan terjejas.
Kita beralih ke situasi banjir di Miri, Sarawak. Paras air di Kampung Long Bemang, Telang Usan Baran menunjukkan penurunan berikutan keadaan cuaca yang cerah sepanjang hari ini. Pemangku Ketua Bomba dan Penyelamat Zon 6 Miri, Penguasa Bomba Kanan 2 Ahmad Nizam Sapai memaklumkan sehingga 6 petang tadi paras air turun 0.5 meter. 530 penduduk membabitkan 100 rumah mula membersihkan kediaman masing-masing. Pasukan bomba sukarela Kampung Long Bemang turut membantu melakukan kerja pembersihan. Sejak dilanda banjir pada hari lalu, tiada sebarang perpindahan dilakukan. Seorang lelaki menembak isterinya sebelum menembak dirinya sendiri dalam kejadian di belakang rumah pasangan itu di Kampung Labu, Jerantut, Pahang. Kejadian berlaku pada 8.30 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Jerantut, Superintenden Mazlana Hassan berkata, lelaki berusia 73 tahun itu ditemui meninggal dunia di lokasi kejadian dengan kesan tembakan di leher, manakala isteri berusia 67 tahun meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Jerantut. Siasatan awal mendapati lelaki tersebut mempunyai lesen senjata api. Pergaduhan berpunca rasa tidak puas hati berhubung hagihan jualan tanah menyebabkan lelaki itu tidak berpuas hati dan menembak isterinya sebelum menembak diri sendiri. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Bunyi tembakan yang pertama, lepas tu selang dalam 2-3 minit. Yang kedua pula. Lepas tu saya dengar dia minta tolong. Lepas tu saya datang ikut belakang pergi tengok. Lepas tu ada kawan seorang datang. Lepas tu tengok benda tu dah berlaku. Jadi tak tahu punca dia tu, saya tak tahu. Jadi yang minta tolong tu abang pergi tak? Pergi. Perempuan yang minta tolong. Pergi. Jadi apa yang terjadi? Dia dah terbaring dah. Saya tak ada dengar sebarang kecohan lah. Yang nak bawa ke hospital tu? Saya menggunakan kereta tuan rumah. Mangsa lah. Sebab dalam 7.50 dekat pukul 8. Dia masa tu cuaca agak-agak gelap. Dia macam mendung jerebu, nak hujan. Jadi bawa dia ke? Saya bawa dia pergi ke Hospital Jerantut. Arwah ni mula-mula saya tak berapa percaya lagi yang dia tu dah meninggal. Saya borak dulu dengan penyewa homestay tu, bertanya kejadian ni, pasal kejadian ni. Dia pun bercerita lah gini. Jadi saya terus pergi ke hadapan arwah Cu Bahar ni. Saya beri salam dulu. Saya tak terus pergi kan, tu saya beri salam dulu. Saya bagi 3 kali tak jawab. Barulah saya perasan dia memang betul-betul dah meninggal. Kilang memproses isi ikan pertama milik Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKM yang dibina di Kuala Besut, Terengganu akan mula beroperasi tahun hadapan. Pengurusinya Dato' Said Abu Hussein Hafiz Said Abdul Fasal berkata, apabila siap kelak kemudahan tersebut dijangka mampu memproses kira-kira 10 tan isi ikan sehari dengan kapasiti keseluruhan stor penyimpanan sejuk beku 500 tan metrik. Tak semua ikan kita boleh jual. Ikan kecil tak boleh jual, orang tak makan. Ikan kecil ini adalah digunakan untuk menjadi isi ikan. Isi ikan digunakan untuk industri keropok yang besar. 10 tan ikan, kita akan dapat isi ikan 5 tan. Separuh. Bermakna kalau kilang punya kapasiti, satu hari 10 tan, kita mampu beli satu hari 20 tan ikan. 20 tan maknanya 20,000 kilo ikan kita beli. Ikan yang mana? Ikan yang orang tak makan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sambutan Hari Malaysia dan penyerahan bantuan tong ikan berinsulasi kepada nelayan sempena Merdeka Parlimen Bukit Gantang tahun 2022. Dalam perkembangan sama, pihaknya juga sedang mengenal pasti tapak sesuai untuk membina satu lagi kilang sama di Terong Perak dengan anggaran kos bernilai RM6 juta. Sempena Hari Malaysia 2022, KLFM hari ini mengadakan konsert inspirasi anak Malaysia IM di Tower Terrace Menara Kuala Lumpur. Konsert itu menampilkan barisan penyanyi popular tanah air seperti Dato' Francisca Peter, Azlan Entertypewriter, Wani Asrita, Hakim Rusli dan Daniel Sher.
Menurut pengurus KLFM, Noliza Nordin, selain meraihkan perpaduan dalam kepelbagaian keluarga Malaysia, konsert IM yang mendapat kerjasama pihak swasta itu berlangsung dengan meriah selepas 2 tahun tidak dilaksanakan disebabkan pandemik COVID-19. Alhamdulillah kali ini kami mendapat kerjasama baik daripada pengurusan Menara Kuala Lumpur dan kami berharap penganjuran konsert-konsert ini akan dapat sentiasa dilakukan dengan agensi-agensi yang lain juga supaya kita dapat menyatupadukan rakyat Malaysia, keluarga Malaysia menerusi platform yang sebegini, infotainment. Beliau menjelaskan demikian dalam konsert inspirasi anak Malaysia di Ibu Negara. Konsert IM itu menyaksikan gabungan persembahan artis lama dan baharu dengan membawakan lagu patriotik dan single hits mereka. Ia bersiaran secara langsung di platform media sosial RTM. Hai, saya Hakim Rusli. Di sini saya nak ucapkan selamat Hari Malaysia untuk semua rakyat Malaysia. Semoga negara kita akan terus aman dan makmur dan kita doakan yang terbaik. Semoga negara kita akan terus maju dan saya minta doa daripada kalian semua. Doakan anak-anak muda seperti saya akan terus berjaya, insyaAllah. Kami semua Azlan and the Typewriter mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia pada kali ini, pada tahun ini. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada berita RTM. Yep. Hai, saya Francisca Peter. Saya mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia. Semoga anda semua happy dan kita selalu doa bahawa Malaysia sehat selalu dan aman dan damai. Baik, kita ke perkembangan Sukan Malaysia Sukma ke-20 MSN. Seperti diramal, gelaran Raja Pecut Sukma sah menjadi milik Muhammad Azim Muhammad Fahmi selepas pelari sensasi negara itu menjuarai acara 100 meter lelaki petang tadi. Sementara gelaran bagi Ratu Pecut pula menjadi milik atlet Pahang Nur Sarah Adi yang memenangi acara tersebut bagi kategori wanita. Dalam final acara Ribbon Biru itu, Muhammad Azim menamatkan saingan di tempat pertama dengan catatan 10.25 saat sekaligus menghadiahkan emas kepada kontijen Perak. Pelari berusia 18 tahun itu mengatasi 2 lagi atlet kebangsaan, Muhammad Arsyad Mat Saad dari Johor di tempat kedua dan wakil Negeri Sembilan, Muhammad Haikal Hanafi di tempat ketiga. Muhammad Azim sebelum ini berjaya memecahkan rekod kebangsaan menerusi catatan 10.09 saat yang dilakukannya di kejohanan olahraga dunia bawah 20 tahun di Cali, Colombia bulan lepas. Sementara itu, Nur Sarah pula merangkul gelaran Ratu Pecut Sukma kali ini dengan mencatat 11.91 saat. Catatan itu sedikit tersasar daripada rekod temasya 11.81 saat yang dilakukan Azrin Nabila Alias dari Terengganu pada edisi 2018 di Perak. Wakil Sabah Nur Aisyah Rufina Aling memenangi pingat Perak dengan 12.08 saat, manakala gangsa menjadi milik Nur Afrina Batrisyah Muhammad Rizal dari Selangor dengan catatan 12.10 saat. Di kedudukan kedua, cuba untuk Sementara itu, Muhammad Azim meluahkan rasa puas hatinya selepas berjaya menghadiahkan emas buat Perak. Namun, dia masih mempunyai misi dalam acara 4x100 meter esok dan 200 meter pada Ahad. Bagi saya cuma nak maintainkan saya punya performance bawah 10.3 saat. Jadi dengan catatan masa yang saya buat di separuh akhir dan juga peringkat akhir tadi, saya sangat berpuas hati dengan diri saya. Lagipun dengan kondisi tahun ni, ini tahun pertama kita kembali rancak dalam scene sukan di Malaysia. Jadi it's a very good season for me and saya ada berbaki lagi satu kejohanan hujung bulan ni di Japan dalam acara 200 meter dan saya harap saya dapat akhiri season 2022 ni dengan satu timing dan juga keputusan yang baiklah. Sementara itu, Ratu Pecut Sukma Nur Sarah Adi dari Pahang turut bersyukur di atas pencapaiannya. Since semalam saya dah pergi ke semi, dah lari di semi. So dekat semi tu banyak perkara yang saya perasan yang perlu saya kena perbaiki daripada segi starting, teknik larian saya dan saya kena prepare lebih awal, ready
So that hari ni saya dah prepare. Okey, saya kena lebih relax, lari, saya kena cool, kena keep calm. Ini merupakan penampilan terakhir Nur Sarah di pentas Sukma. Dia selepas ini akan fokus pada acara lompat bergalah dalam misi mempertahankan pingat emas di Sukan SEA 2023 Kemboja tahun depan. Kontijen Johor berjaya menambah koleksi pingat emas apabila atlet wushu mereka berjaya menjuari acara Nantau Wanita. Turut memenangi emas dalam acara lain adalah atlet dari Negeri Sembilan dan Melaka. Atlet wushu Johor Lee Huan berjaya mempamer teknik yang lebih kemas untuk memenangi acara tersebut dengan 9.950 mata. Tempat kedua diraih atlet Melaka Tan Piela, manakala pingat gangsa menjadi milik rakan sepasukan Nur Azrira Kamaruzaman. Bagi kategori cangkuan wanita, atlet Negeri Sembilan Pang Pui berjaya merangkul pingat emas dengan mengutip 9.656 mata. Atlet berusia 23 tahun itu mengalahkan atlet Sarawak Stephanie Ng Chai yang memenangi pingat perak. Manakala pingat gangsa menjadi milik atlet Melaka Wee Kai Zin. Manakala bagi kategori cangkuan lelaki, atlet Melaka Shi Sin Peng berjaya meraih pingat emas. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul 9.653 mata mengatasi atlet Pulau Pinang Muhammad Danish Aizat Muhammad Fidaus Chua dan atlet wilayah persekutuan Yo Dun. Kontijen Terengganu bakal menerima durian runtuh sekiranya berjaya merealisasikan misi mengekalkan kejuaraan pada Tamasya Sukan ke-20 kali ini. Ia selaras dengan tema 2022 Victory Mission dengan sasaran 57 kutipan pingat emas. Kerajaan Negeri Terengganu bersetuju memberi insentif kemenangan RM6,000 kepada pemenang pingat emas, RM3,000 bagi pingat perak dan RM2,000 bagi pingat gangsa. Jelas Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia, Sukan dan NGO Negeri Terengganu, Wan Sukairi Wan Abdullah, insentif ditawarkan itu adalah 2 kali ganda berbanding ketika di Sukma Perak 2018. Galakan dan dorongan kepada semua atlet yang sabar untuk orang kata bersama-sama dengan kontijen Terengganu sebagai orang kata satu balasan lah ataupun sebagai untuk kita membalas pengorbanan, kesabaran yang ada kepada para atlet. Tambah Wan Sukairi, jika gagal mencapai sasaran, insentif kemenangan tetap akan diberikan tetapi mengikut kadar berbeza. Beliau berkata demikian pada sidang media di bangunan asrama atlet Majlis Sukan Negeri Terengganu di Gong Badak, Kuala Nerus. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Terus kibarkan jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia dan selamat malam.